وشيخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الأول الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب مصنفة. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi. Hari itunya kuliah maghrib. Kuliah maghrib kita diminta untuk baca hadis 40. Kemudiannya tempat ambo kuliah tetap di Melaka tu mula dah hari tu. Jadi terpaksa ambo kena ambil hak tetap sebelum daripada berlaku Covid tu lah di Melaka. Jadi surau ganti dengan kuliah subuh. Jadi hari itunya kita ambil pada hadis yang ke berapa tak tahulah, yang ketiga kalau tak silap itu deh. Memandangkan surau mungkin walaupun tidak tetap, barangkalinya ada kekosongan dijemput hadis, maka hamba kiranya baik kita mulakan dengan hadis yang mula-mula lah. Seterusnya nanti naik hadis kedua, ketiga sampai wallahu a'lam.
tengok bagaimana ke depannya, wallahu a'lam. Jadi hamba kiranya molek kita hundur gustan balik. Kita baca hadis yang pertama daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Imam Nawawi, hadis yang pertamanya ialah hadis al-a'malu binniyat. Segala amal tu dengan niat. Dengan segala niat lah. Ini hadis ni sangat penting. Sehingganya 80 urusan agama ni masuk dah dalam hadis ni. Masuk dah di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tu nanti kita akan menyata bagaimanakah syarah hadis innamal a'malu binniyat. Hanya senya amal tu, hanya senya segala amal tu dengan segala niat. Kata dianya, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin, diriwayatkan daripada Amiril Mu'minin. Orang yang pertama bergelar dengan Amirul Mu'minin ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Sebelum daripada itu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dipanggil Khalifah Rasulullah. Pengganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar tu memulakan orang panggil seperti waliul amri lah, seperti orang panggil apa? Putera mahkota kalau sistem monarki ni. Iaitu dibaiatkan Sayyidina Umar siap-siap. Sebelum Sayyidina Abu Bakar tu wafat, artinya diwasiatkan, kalau aku wafat tu baiatlah kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ni ganti Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila Sayyidina Umar pula nak wafat, dia tak buat yang macam Abu Bakar. Dia suruh syura, musyawarah. Tu musyawarah, kalau tak silapnya 10 orang. Dia panggil apa? Allahumma ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi kalau tak silap. Itu mesyuarat 10 orang nak latih siapakah jadi khalifah. Ni perbuatan sahabat di dalam urusan kepimpinan, dalam urusan kenegaraan seperti inilah menunjukkan bahawasanya Islam tu tidak datang menetapkan dengan satu sistem. Maka kerana itu kita di negara ni terima sistem demokrasi. Jangan kata demokrasi ni kafir ke apa jangan lah. Orang tu panggil setuju semua. Boleh dikatakan ijma' dah. Ijma' umat di dalam negara Malaysia ni sepakat terima sistem tersebut. Maka adakah kita nak kata ini sistem kafir ke mana? Dia tak boleh lah cakap gitu. Siapa hok redha dengan sistem ni kafir juga. Berat tu. Ada kumpulan yang begitu. Kumpulan ni dia nak kepada khilafah. Kita kembali kepada khilafah. Soalnya siapa nak jadi khalifah tu? Siapa hok layak jadi khalifah? Siapa hok layak dibaiat? Dulunya setelah jatuh khilafah Uthmaniyah, alim ulama kita pernah berhimpun di Al-Azhar Asy-Syarif nak mengembalikan balik sistem khilafah. Akhirnya tak temu pucuk. Nak latih di mana? Siapakah khalifahnya? Bai'ahnya cara lagu mana? Ibu negerinya di mana? Pusat pemerintahannya di mana? Pakar tak boleh nak cari jalan penyelesaian. Akhirnya mengikutlah negara masing-masing. Seperti kita mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Maka tak payahlah kita kata negara ni negara kafir ni sebab apa? Tak melaksanakan sistem khilafah. Padahalnya zaman khilafah pun sistemnya tidak satu. Tidak sama. Sayyidina Abu Bakar latih siap-siap dah Umar tak latih siap-siap. Siapa hak pengganti dia? Disuruh musyawarah ahlul halli wal aqdi. Sayyidina Uthman pula mati dibunuh, tak sempat latih. Allah pakai bai'ah kepada Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali pula jangan wafat, naik Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sendiri serah kepada Sayyidina Muawiyah. Tak tetap. Mula di Muawiyah monarki betul-betul. Benda tu ni. Itulah hati anak tu. Nah, hingga digelarkan Bani Umayyah atau Umayyah. Nah itu. Jadi hebatnya Islam ni tidak menetapkan orang panggil satu cara. Adakah monarki, demokrasi, republik atau sebagainya? Tidak. Yang mana-mana berasa boleh aman dan mendirikan hukum hakam Islam dan keadilan, maka Islam menerima sistem tersebut. Nah itu caranya Islam. Nah, habis. Jadi katanya Imam Nawawi, huwa awwalu man summiya bidzalika. Jadi Sayyidina Umar ni ialah awal-awal orang yang dipernamakan dengan Amirul Mukminin. Awal-awal orang yang dipernamakan dengan Amirul Mukminin min khulafa'il arba'ati, daripada khalifah yang 4. Ini kerana bersabit dalam hadis juga. Kerana apakah Sayyidina Umar mula-mula orang yang digelarkan dengan Amirul Mukminin? Idh qad warada fi Muntazim Ibni Jauzi. Kerana sesungguhnya datang warid dalam hadis, diriwayatkan dalam kitab Muntazim bagi karangan Ibnul Jauzi. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Satu hari Rasulullahnya mengutuskan tentera pada tahun yang kedua daripada hijrah. Wa amara alaihim, dan melantik pemimpinlah di atas tentera tersebut akan Abdullah, mana Rasulullah melantik pemimpin di atas tentera yang nak diutuskan tersebut, Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Kemudian wasammahu amiral mu'minina, dan mempernamalah ia Nabi akan pemimpin tadi dengan Amirul Mukminin. Oh gitu. Artinya kalau sebenar-benar orang yang digelar dengan Amirul Mukminin ni orang mula-mula sekali bukan Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Jahsh. Nabi sendiri menamakan dia tu Amirul Mukminin, pemimpin bagi tentera Islam yang nak dihantar berperang pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi oleh kerana Nabi sendiri pernah mempernamakan satu orang sahabat namanya Abdullah bin Jahshin sebagai ketua panglima perang ketika itu dengan Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Umar ni menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, digelarkan oleh orang Islam ketika itu dengan Amirul Mukminin. Ketua bagi orang-orang yang beriman. Nama apa dia? Kunyahnya Abi Hafsin. Karenanya isteri Nabi salah seorangnya ialah anak Sayyidina Umar, Hafsah. Hafsah tu seorang daripada isteri Nabi SAW. Jadi Nabi dengan Umar ni kira menantu. Menantu dengan mertua. Abu Bakar As-Siddiq pun mertua Nabi, Nabi menantu dia. Jadi pak sahabat tu mertua, dua menantu. Gitu kan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar mertua. Uthman dengan Ali menantu. Menantu. Uthman menikah dengan dua orang anak Nabi. Sehingga digelarkan Sayyidina Uthman Zul Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Artinya ia berkahwin dengan anak Nabi yang perempuan dua orang. Itu Sayyidina Uthman. Jadi bagaimana boleh kita terima fahaman Syiah yang melaknati mertua Nabi, melaknati menantu Nabi? Hanya satu je dia sayang, Ali seorang. Kata ni, tu bergerak. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta semua. Jadi jangan kita pergi kepada Rafidiyah, Syiah Rafidiyah, dan jangan kita pergi kepada Nasibiyah. Dua-dua ni semua tafriq wa iftira, melampau kedua-dua. Ahli sunnah tu di tengah-tengah.
Rafidiyah, melampau-lampau cinta kepada ahlul kisah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan benci mereka kepada sahabat. Itu. Sehingga sahabat tu semuanya kafir, semua murtad. Mereka beberapa orang saja. Ammar bin Yasir, Abu Za Al-Ghifari, Miqdad kalau tak silap. 3 orang je hak mukmin. Hak lain murtad habis itu. Bahkan bencinya dia daripada Abu Bakar dengan Umar ni, hak paling benci sekali Umar. Setiap kali dilaknatnya Abu Bakar, Umar yang dilaknat. Dilaknatnya Umar pun dilaknat lagi sekali. Dilaknatnya Uthman, Umar pun dilaknat sekali lagi. Oh, benci sungguh ya. Nah, digelarkan Abu Bakar dengan Umar ni berhala Al-Lata wal Uzza. Itu fok-fok Rafidiyah. Melampau. Nabi kata la tasubbu ashabnya, kata nak kafir sahabat, caci pun jangan. La tasubbu ashabi, jangan kamu yang mencaci maki sahabat. Nah, aduh. Kemudiannya jangan kita jadi nasibiyah. Apa nasibiyah? Kelompok yang cintakan sahabat, membela sahabat sehingga menuduh kepada ahlul kisah. Ahlul kisah ni martabat ahlul bait yang tertinggi. Nah, iaitu hak Nabi selimut ketika mana mubahalah dengan Yahudi itu. Nah, mana Umar, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, itu ahlul kisah. Sehingga mentohmohkan ahlul kisah ni antara lainnya Fatimah bintu Rasulullah SAW seperti orang munafikun. Sebab apa? Sebab merajuk dengan Abu Bakar As-Siddiq bila minta pusaka daripada Rasulullah dengan Abu Bakar kata, kami pernah dengar Nabi kata para nabi tidak diwarisi harta dia, semuanya ke Baitul Mal. Maka Fatimah pun tarik muka. Padahalnya Abu Bakar As-Siddiq bagi harta lebih banyak daripada apa yang Rasulullah tinggal di dalam Baitul Mal. Itu untuk Fatimah. Dan Fatimah tu setelah daripada Rasulullah wafat kira-kira 6 bulan gitu, Fatimah pun menyusul wafat. Nah, dan memang Abu Bakar As-Siddiq duka cita sungguh-sungguh karena tergurisnya perasaan Fatimah. Abu Bakar kata, aku berbuat baik dengan keluarga Nabi itu lebih aku suka daripada aku berbuat baik dengan keluarga aku sendiri. Itu maka fuak-fuak nasibiyah tuduh Fatimah sebagai munafik. Ini berat juga. Ini melampau ya. Nak backup sahabat, siapa tuduh ahlul kisah sebagai munafik. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kasih cinta kepada dua-dua. Nah, itu. Umar bin Al-Khattab digelar dia Al-Faruq. Nah, Al-Faruq maknanya orang yang membezakan bainal haqqi wal batil. Orang yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Umar ni orang yang bekeng lah. Nah, orang yang bekeng. Kalau Sayyidina Umar hidup di Malaysia pada zaman ni, kerap sangat tu naik turun mahkamah tu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni sikit-sikit semelih. Sikit-sikit nak tetak lalu dah dia. Izin aku ya Rasulullah, tetak orang ni. Nak tetak lalu dah. Tu Sayyidina Umar dia bekeng. Dia tak berakhir sembunyi-sembunyi. Nah, orang lain hijrah semua senyap-senyap, slow-slow, diam-diam. Umar dah dia buat announcement, buat pengumuman. Siapa-siapa yang tak sabar dah nak jumpa Tok Nakir tak ada ni. Siapa-siapa yang nak berpisah daripada isteri dia, jadi isteri dia tu balu, mopok dia tu tu kehilangan anak. Nah, anak-anak dia tu jadi yatim piatu. Mari halal Umar nak pergi ke Yathrib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak hijrah ke sana. Nah, siapa berani? Mai halal aku. Tak ada siapa dia berani. Nah, pakai pergi tengok kita. Tu Sayyidina Umar Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Nah, jasa Sayyidina Umar menenangkan Abu Bakar dan menasihati Abu Bakar lah kita boleh baca Quran dalam bentuk mushaf ini. Abu Bakar tak berani nak buat Al-Quran, nak hipung dalam bentuk mushaf.
Umar apabila lihat dalam peperangan lawan fofok murtad kan, lawan fofok murtad dengan fofok tak nak keluarkan zakat, ramai para syuhada di kalangan hufaz Al-Quran, ramai orang-orang hafiz Quran ni mati syahid. Dan Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak ditulis lengkap gini. Semuanya dihafal dalam dada-dada sahabat. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Yang tidak lengkap, tidak berbaris, tidak bertitik. Kira-kira nak baca lagu mana? Nah, kalau ada titik, ada baris ni pun wala bowling amal mana. Baca wala bowling kan nak bodoh. Ada titik baris dah ni salah lagi. Zaman Nabi itu ditulis tak lengkap. Ramainya hafal dalam dada-dada sahabat. Hak tulis tak lengkap tu pula tak ada titik, tak ada baris. Kira-kira nak baca mana? Sayyidina Umar ni duk mikir dah. Makin lama makin ramai kufar yang mati ni. Bagaimana umat ke depan? Tengok nak bermanfaat kepada manusia. Itu khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia tu yang senantiasa bermanfaat kepada manusia yang lain. Bagi tahulah kepada Abu Bakar. Awak kata, "Hei Umar, bagaimana kaifa fa'altu ma lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana kami nak buat benda hak tak pernah Nabi buat? Tengok. Abu Bakar pun ada juga waktu ni. Bagaimana aku nak buat benda hak Nabi tak pernah buat? Nabi tak pernah kumpul Quran lengkap. Bagaimana aku nak buat? Umar kata, tetapi bagus ni Abu Bakar. Ini molek ni, bawa molek. Maslahatnya untuk umat Islam juga ke depan. Umur usia kita tak tahu. Tu daripada nasihat Sayyidina Umar ni lah Abu Bakar kata, molek juga. Maka dimulakan himpu minta orang duduk. Akhirnya zaman Sayyidina Osman barulah lengkap. Tetapi tak ada titik, tak ada baris lagi. Zaman Sayyidina Ali, Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan baris. Kemudiannya baru diletakkan titik oleh Imam Ahmad Al-Farahidi. Tengok. Jadi kira-kiranya kita ni duk baca Quran ni dengan lengkap seperti ini tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan baca Quran tu ibadah lah. Ibadah. Kau sekarang kan tak ada zaman Nabi tak boleh buat dah kita. Jadi kalau mana-mana orang yang berfahaman seperti itu, tak ada zaman Nabi tak boleh buat, maka jangan baca Quran ini. Hendaknya dia baca Quran hak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bertitik, tidak berbaris. Itu. Kau tengok boleh baca tak? Alhamdulillah, aljamzulillah, alhamdulillah, boleh baca lagu tu? Rabbil alamin, rattil alamin, rassil alamin, alamin, ghalami, boleh? Ngalami, boleh? Letak titik 3 jadi ngalami. Kira-kira boleh tak? Maka sebab tu jangan kita sombong dengan alim ulama yang terdahulu. Kita boleh agama sepatas lidah ni pun jasa orang tua-tua kita. Jangan kita kata, ni macam orang Arab jahiliah lah ni. Bila tanya wak aman ni, orang tua-tua kita. Wah, mana sama? Orang Arab kafir jahiliah kata orang tua-tua dia. Tua-tua dia, musyrikun. Kita kata agama kita dapat daripada orang-orang tua-tua kita. Orang tua-tua kita, mukminun. Mana duduk sama, jangan duduk kias sama, jangan. Itu. Habis. Lupa gagal sini Sya'ban malam tu lah. Mau di mana ni? Baca Yasin 3 kali loh. Memanglah tak ada zaman Nabi, tapi ada tak hadis kelebihan nisfu Sya'ban? Banyak. Yang sahih banyak, yang hasan pun banyak. Antara Nabi kata, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musyahidin." Itu antara hadis yang sahih tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Jadi lebih tak malam nisfu Sya'ban? Lebih tu hari daripada hadis yang sahih dan hasan. Lepas tu, nak amal apa?
alim ulama salafun soleh tu tak sama dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada hak mari iktikaf di masjid, ada hak semaya sunat khusus malam nisfu Sya'ban di masjid. Dinaqal oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bagai-bagai cara alim ulama salafun soleh dulu ihya fi lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam separuh daripada bulan Sya'ban. Oleh kita, bukan setakat kita, dunia Arab sekaliannya kebanyakan baca Yasin 3 kali. Apa 3 kali? Nah, tak sekali. Dah malam-malam Jumaat biasa sekali. Nah. Ini kan malam ni Sya'ban. Oh, kena rajin sikit, baca 3 kali. Dah buat apa tak boleh kalau lebih pada 3 kali. Lah, 3 tu ke ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah kan ganjil dan suka yang ganjil. Dah lebih pada 3 pun ada lagi ganjil sebelah. Dah mau buatlah sebelah kalau ganjil kan. 3 pun malah. Ha, pas minta apa dengan Tuhan? Tak salah kah? Nak minta panjang umur, kau nak pendek umur. Minta murah rezeki, kau nak apa ke dana? Minta mati dalam iman dan Islam, kau nak mati kafir. Ha? Itu apa kasihnya itulah. Tu lagu tu. Cuma kita tak melazimkan, tak mewajibkan. Dalilnya ada setengah-setengah tempat kita tak buat. Dia buat ceramah Isra Mi'raj, dia buat ceramah nisfu Sya'ban. Nah, tahun depan dia baca Yasin 3 kali. Tahun depan pula tidak mewajibkan. Yang penting malam tersebut dihidupkan dengan amal ibadah. Anak pewajib tu baru kena ada syariat. Baca Yasin 3 kali Nabi suruh. Tu baru jadi. Ni Nabi tak ada suruh dan Nabi tak ada tegah. Nah, itu. Nabi tak buat tu bukan dalil. At-tarku laisa min dalil. Nabi tak buat tu bukan dalil dah. Itu. Kalau Nabi tak buat banyaklah Quran tadi Nabi tak buat. Lepas tu bukan dalil tu. Nah, itu. Sayyidina Umar ni kana syadidan fi amrillah, orang yang bersangatan teguh dengan perintah Allah. Aqilan, orang yang berakal, bahkan termasuk dia mujtahidan, orang mujtahid, dan fuqaha usittah, salah seorang daripada ulama fiqh yang 6 di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilal haqqu ala lisanihi, Allah jadikan kebenaran tu di atas lidahnya Sayyidina Umar. Wa u'izzad dinu bihi, dan Allah Ta'ala mempermuliakan agama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wastabsyara ahlus sama'i bi islamihi, disebarkan berita gembira kepada penduduk langit dengan sebab Islamnya Sayyidina Umar. Allah. Nah, kemasukan Sayyidina Umar di dalam Islam itu menjadi berita gembira kepada para malaikat yang berada pada langit. Walau kana ba'da Muhammadin, kalaulah kemudian daripada Nabi Muhammad ni adanya nabiyun, ada nabi, lakana Umar, pasti orang layak jadi nabinya ialah Sayyidina Umar. Kalau ada tapi tak ada lah. Habis Sayyidina Umar ni dibunuh oleh namanya Abu Lu'lu'ah. Tu ta'anahu Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni orang apa nama ni, penyembah api tu, panggil apa? Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kubur dia di Iran ni serupa kubur-kubur imam-imam Syafi'i ke alim ulama hak besar di Mesir di mana. Dibuat kuburnya, dipuja oleh fuq-fuq Syiah. Sebab apa? Berjayanya membunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila tu ba'dama 'asha 63 sanatan, kemudian daripada hidupnya Sayyidina Umar ni sama juga dengan Rasulullah 63 tahun. Kemudiannya wa tuwfiya hilal al-muharrami sanata 24. Beliau ni bagi apa, Sayyidina Umar wafat pada bulan Muharram tahun yang ke-24 Hijriah. Wa khilafatuhu, dan zaman kekhilafannya tu, zaman kekhalifahannya, 10 sinina, 10 tahun. Wa sittatun ashhurin, 6 bulan. Wa arba'u layalin, dan 4 hari 4 malam.
Jadi 10 tahun 6 bulan 4 hari 4 malam. Itu masa tempoh pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa naqshu khatimihi, dan Sayyidina Umar ni mengukirkan pada cincin dia. Zaman dulu handphone tak ada lagi, cincin lah tempat orang zaman-zaman dulunya duk tilik, wah duk saja kat tilik. Nah, zaman lah ni tak tilik dah cincin, orang tilik berani pula kata ni. Wah duk saja petak. Nah, Sayyidina Umar dia ukir di cincin dia apa? Kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukup dengan mati sebagai pemberi peringatan, pemberi penjagaan. Sayyidina Umar. Tu. Habis. Qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Apa maksud? Ai mal a'malu syar'iyyatu sahihatun bi syai'in minal asya' kasyuru'i fiha wa talabbusi biha illa binniyati. Tidak segala amal yang disyariat yang sahih dengan sesuatu daripada segala sesuatu perkara, seperti masuk pada segala sesuatu dan bersepakai dengan segala sesuatu yang disyariatkan itu, nak jadi sah dianya melainkan dengan niat. Di sinilah hadis inilah menjadi dalil yang besar dalam setiap amal kita tu mesti kena niat. Baki lagi bezanya, ada yang meletakkan niat itu orang panggil syarak. Syarak sah bagi ibadah. Seumpama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia meletakkan orang panggil niat ni sebagai syarak sah. Jadi bila syarak asyartu muqaddamu 'alal masyruti. Syarak tu didahulukan daripada masyrut. Maka sebab itulah merekanya niat tu sebelum daripada, kalau bab semayang, sebelum daripada takbiratul ihram. Itu khilaf. Kenapa? Kerana meletakkan syarak niat itu sebagai syarak sah bagi ibadah. Adapun imam kita Syafi'i meletakkan dalam kebanyakan amal ibadat ni niat itu orang panggil rukun bagi ibadat. Rukun bagi ibadat dengan makna qasad. Itu dengan makna qasad. Mana sedar hati. Al-qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan tersebut. Jadi sembahyang tu pekerjaannya apa mula-mula? Takbiratul ihram. Tahrimu hatta takbiru wa tahlilu hatta taslimu. Diharamkan benda yang halal dengan sebab takbir, dihalalkan benda yang haram dengan sebab salam. Jadi sebab itulah takbir yang mula-mula tu dipanggil takbir taharrum atau takbiratul ihram. Jadi mula sembahyangnya takbiratul ihram. Maka kerana tu ulama kata sembahyang tu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Semaya ni ialah beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimula dengan takbir dan disudah dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi mula hijab sembahyang ni Allahu Akbar. Niat tu bila? Ketika anak Allahu Akbar. Gapo niat? Sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan tersebut. Di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Contoh kita kata semaya subuh. Tadi kita kata Allahu Akbar. Dalam kita kata Allahu Akbar, hati kita tu sedar. Aku semaya fardu subuh ni, bukan duduk berak. Gitu kan. Nampak tak? Tu kau was-was. Allah, saya duduk apa ni? Duduk berak ke duduk? Berat benar itu lagi tu. Jadi ketika mana kita Allahu Akbar, aku semaya fardu subuh. Sedar kata aku semaya fardu subuh ni. Itu orang panggil niat.
Aku semaya tu qasad. Nah, fardu tu ta'arud. Subuh tu ta'yun. Nah, itu senang ya sebenarnya. Keduk payah sangat. Nah, kalau Allah, tu dia tak tahu niat tu gapo, hidup baca. Sahaja aku sembahyang, hidup baca. Tu bukan niat tu membaca lafaz niat dalam hati tak jadi. Sedar. For kita makan nasi, tengah makan nasi, muak. Sayang kita telefon. Mak, duk apa mak? Ada ke kita ni? Tak tahulah saya ni duk apa tahu ni. Nah, wasuah saya ni duk tengah makan nasi ke duk berak gitu ke? Dak dah. Mak duk apa mak? Duk makan nasi ni. Telefon gigi. Dah. Kayak yakin ke? Sebab apa? Sedar dah. Sedar. Jadi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'lihi, sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Kalau semaya takbiratul ihram, ketika mana kita Allahu Akbar, sedar aku semaya fardu isya ni, bukan duduk berak, bukan duduk baca surat khabar, bukan duduk main bola. Tak sedar. Tak sedar ke? Duk apa ni? Berat. Nah, itu bahkan kalau orang tu payah nak sedar ketika mana Allah Akbar dalam mazhab kita Syafi'i ni, kerana dikiaskan dengan lafaz niat umrah haji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berlafaz dengan niat umrah dan haji. Nah, disunat wayun dabun nutqu qubailat takbir. Sunat bertutur dengan lafaz niat tadi tu sebelum sedikit daripada takbir. Bapa supaya menolong lidah akan hati. Tu liusa'adul lisanul qalb. Supaya menolong oleh lidah akan hati. Jadi sebelum nak kata Allahu Akbar tu, kalau Arab kan usalli fardal isya'i. Allahu Akbar. Kalau kita orang Arab, kalau kita ni orang Melayu, hidung kepek, dan itu ni, aku Melayu. Apa? Aku semaya fardu isya. Allah. Kan? Ni gitu ya. Nah, ketika mana kita kata aku semaya fardu isya, Allah. Kegendah kita lafaz tu terngia-ngia tak? Baru yang kita sebut tadi. Terngia-ngia. Terngia-ngia itu orang panggil menolong lidah akan hati untuk ingat. Ni tu. Tapi payah muka kita duk berasa kita macam orang Arab, biar hidup kepek apa dak sini. Duk usolli. Usal ke usal, sing ke sa sudah. Duk faham pula. Usolli fardhu ke fardu. Bagi ikut mana? Nahwu pula dah. Pas terjemah pula sahaja. Dalam buku tu kata sengaja. Hak ni sahaja. Mana sengaja kau tak sengaja. Jadi panjang ni apa? Sebab salah cara mengaji. Padahal mazhab Syafi'i paling mudah sekali. Ajar kita ni jadi orang Melayu kalau kita jenis orang panggil payah nak sedar, jenis banyak nyanyuk sikit, lupa banyak. Berat benar gitu. Payah jenis orang kena belafaz ni, jenis orang nyanyuk sikit lah, bukan nyanyuk benar, nyanyuk sikit. Payah nak ingat. Kadang-kadang hidup main bola ingat duduk makan nasi. Berat tu jenis lagu tu. Kena belapar dulu tu lagu tu. Belapar kau Melayu tak apa. Ni tu tak usah duk perasaan Arab dalam Melayu kat kita ni. Tak sah duk semaya tak? Loh, bukan duk semaya lagi. Hak tak sahnya Allahu Akbar dengan nama Allah ya Allah baru tak sah. Baru tak sah lagu tu. Dah mula dah semaya. Ni tak takbir, tak semaya lagi. Maka kalau tak semaya itu sah tak? Sah lah. Tak ada apa. Jadi sebelum kita nak takbiratul ihram, bagi orang hak waswah sangat-sangat. Lafal, talaffuz bin niat. Orang Arab usalli fardhul isya. Kita orang Melayu, aku semaya fardhu isya. Allahu Akbar. Kayak mudah lagu tu. Mudah lagu tu. Tak ada mazhab Syafi'i ajar waswah ni, tak ada. Dia mengaji ke mazhab Syafi'i apa duk usalli lillahi ta'ala. Allah dia kata nak masuk niat. Nak masuk ke mana? Niat mari mana? Nak masuk. Niat tu mahalluha fil qalbi. Niat tu tepatnya dalam hati, tak ada kena masuk mana-mana. Perut hati kita tu sedar, jangan tak khabar sangat. Itu kan? Tu. Habis. Kalau gitu dia kata gini. Wa innama quyida
bisyar'iyyati, hanya saja dikaitkan dengan syariat, li anna syari'a sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'i, kerana orang yang buat undang-undang ni ialah Nabi SAW diutuskan untuk menerangkan tentang undang-undang yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Oh, panjang ni kalau syarah dia ni. Kita nak ambil lagu mana ni? Dia kata fal muradu nafyul ahkamil muta'alliqati biwujudiha kasihhati. Dan bermula yang dikehendaki nafi segala hukum hakam yang berhubung kait dengan adanya itu seperti sah wal kamali, dan seperti sempurna. La sihhata au la kamala illa biha. Fasyafi'iyyatu maka bermula Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yahmilunaha, menanggungkan akan makna innamal a'malu binniyatu 'alal awwali, di atas yang awal. Mana? Nafi kesahihan. Maknanya innamal a'malu binniyat, innama tasihhul a'malu binniyat. Hanya sahaja sah segala amal tu dengan niat. Gitu. Jadi nafi itu nafi kesahihan amal. Artinya kalau seorang tu ketika mana dia Allahu Akbar, dia tak sedar langsung dia buat kerja gapo. Nah, barangkali dia ingat makan nasi, maka tak sah. Ibadat itu tak sah. Sebab tak sedar. Tak ada qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'li. Itu. Melainkan puasa, ini kita masuk Ramadan ni kan. Puasa tu nak guna niat dengan makna qasak tu susah. Masyaqqah. Kita betul-betul fajar shadiq nawaitu sama payah lagu tu. Nanti ni lepas umur Ramadan kita puasa. Maka niat dalam bab puasa dengan makna himmah ataupun azam, ada semangat yang kuat. Bila malam saja sah dah kita nak azam untuk puasa esok hari. Itu sebab apa lagi tu? Sebab susah nak disertakan niat tu di awal pekerjaan puasa. Mana pekerjaan puasa? Imsaku anil muftirat, menahan daripada perkara yang batalkan puasa. Bila? Min tala'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi, mula daripada terbit fajar sadiq sehingga tenggelam matahari. Jadi kalau kita nak mula terbit fajar sadiq tu kan nawaitu sama ramai terlepas puasa lagi tu. Tu mula kerja puasa. Maka al-masyaqqatu tajlibut taisir, kerana payah tadi tu mengheretkan kepadamu mudah. Maka mazhab Syafi'i, niat dalam bab puasa bukan dengan makna qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi, tapi dengan makna azam atau himmah. Itu dah. Jadi niat tu banyak makna sebenarnya. Itu. Wal hanafiyatu ala tsani, mazhab Hanafi pula tangguh makna di atas nafi kamal, nafi sempurna. Jadi sebab tu innamal a'malu binniyat, innama kamalul a'mal binniyat, hanya saja sempurna amal itu dengan niat. Jadi kalau tak niat sah tapi tak sempurna. Gitu je. Tu mazhab Hanafi. Wal awwalu, kata Imam, ni kita baca syarah ni, Imam Sa'duddin At-Taftazani Al-Hanafi. Dia mazhab Hanafi ni. Ni syarah kitab Arba'in Nawawi ni Imam Taftazani. Imam Taftazani mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Tapi dia katakan wal awwalu aula. Makna yang pertama tu hak tepat. Mana hak mazhab Syafi'i? Hak lebih tepat. Dia tarjih mazhab Syafi'i sini. Sebab apa? Li'annahu, kerana sesungguhnya lamma tana alhamlu 'alal haqiqati falhamlu 'ala majazin aqrabu ilaiha. Tak kala mana tertegahlah oleh menanggungkan makna di atas hakikat, maka ditanggungkan di atas jalan majaz itu terlebih hampir kepadanya. Mana makna majaz? Wa huwa as-sihhatu aula kama taqarrara fil usuli. Itu. Ini kita kena mengaji dengan usul fiqh lah, hakikat majaz apa semua tu. Baik, habis. Kemudian kita ambil sikit-sikit lah tu. Pukul 7.30. Biasa kuliah subuh sini sudah berapa? 7.30.
Boleh dah kita nak berhenti tu. Kemudiannya kita sambung pula nantilah wallahu alam bila tu nak Ramadan dah bulan depan. Ramadan cuti kalau kuliah ni. Sebulan. Lepas tu gaya pula sebulan. Puasa sebulan, gaya kena sebulan. Jadi 2 bulan. Jadi kita tahulah. Bulan lepas pada gaya lah insya-Allah kalau surah telefon pula kan. Kita sambung semula pula. Dia kata begini. Summal a'malu, kemudian bermula amalan ini ada 2. Adiyatun, hak bahasa adat, kebiasaan maknanya. Wa ibadiyatun, dan hak bahasa ibadat. Bahasa ibadat, ta'abbudi, hak kita beribadat dengan perbuatan tersebut. Kemudiannya wan niyatu qad syuri'at li tamyizis tsani minal awal. Dan bermula niat tu sesungguhnya disyariatkan dia tu untuk membezakan yang kedua daripada yang pertama. Mana? Nak bagi beza hak adat dengan ibadat. Maka disyariatkan niat pada ibadat supaya bukan orang panggil hak kita duduk semaya ke hari-hari ke semaya. Betul tak? Makan nasi hari-hari ke setahun sekali makan nasi. Hari-hari juga 3 kali sehari bahkan. Kadang-kadang nak jadi semaya 5 kali sehari makan. Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan tengah malam pula. 5 kali nak pergi semaya. Makan pun hari-hari, semaya pun hari-hari. Kira-kira lama-lama jadi semaya tu suka makan suka semaya mana? Ada, biasa. Maka nak jadi beza antara ibadat dengan adat, maka disyariatkan niat pada ibadat. Itu. Wahia, dan ia mana? Ibadat ni. Ma ta'abbadnallaha, barang yang kita ibadatkan akan Allah. Apa tak betul tu? Wahia, dan ia ibadat tu imma, ada kala bukan amma dah. Imma, ada kala ma ta'abbadnallaha, benda hak kita ibadatkan akan Allah ditarki, dengan meninggal. Mana? Kasaraqati, seperti mencuri, wal qatli, membunuh, wala yushtaratu fihi niyyatun, niyyatul wifaqan, dan tidak disyaratkan pada ibadat hak bahasa tark, tinggal, itu tak disyaratkan niat. Betul tak? Tu kita nak tak securi, kena niat. Sahaja aku tak securi gitu lah. Kita tak sebunuh orang, sahaja aku tak bunuh. Dah. Dalam ibadat hak bahasa tarku, tinggal, hak tu tidak disyaratkan ni niat. Sama juga. Istinja. Ibadat dah istinja. Ibadat. Nak basuh berak, patut kena niat tau. Aku duduk basuh berak ni, aku duduk buat gapo ni? Sudah was-was dah lawe. Berat benar lah tu. Hak jenis tarku, tinggal, hak tu tidak disyaratkan ni niat. Itu dah. Au ta'abbadna bi fi'lihi kal wudu'i was salati wa yajibu fihi niyyatu ruknan ay inda Syafi'i au syartan indana ay Hanafiyah. Itu. Ataupun ibadat ni ialah hak kita buat hija, seperti ambil semaya, maka dan wajiblah pada ibadat hak kita buat. Hak tadi ibadat kita tinggal, ada pun hak kita buat tu diwajibkan padanya oleh niat sebagai rukun, yakni di sisi mazhab Syafi'i, au syartan, atau sebagai syarat sempurna amal inda mazhabil Hanafiyyah, di sisi mazhab Hanafi. Habis. Kemudian ni baru kita sambunglah wa minhu, dan setengah daripada ibadat hak bahasa kita buat al-bai', jual beli, wassalam, pinjam salam, wal qara', wal hibah, wat talaq, dan sebagainya. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian,